profesional dan sekarang ini beliau telah menukar dia punya kerjaya kepada pengurusan profesional. Okey, so apa yang kita nak borakkan hari ini, so saya rasa selebihnya baik saya serahkan kepada Syahrudin, mungkin boleh bermula dengan career beliau sendiri, mungkin dia boleh cerita lebih detail lagi kan bang. Okey, so saya rasa saya teruskan kepada Bandin untuk teruskan. Terima kasih Sheila. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada manajemen PMA yang memberi kesempatan kepada saya untuk terlibat dalam santai ini secara santai. Santap. Santap Santap. Santap ni, terima kasih. Tapi tadi tu pujian tu terlalu melambung sangat. Tak adalah terlalu berjaya sangat. Okay, sebenarnya saya memang sebelum ni saya sebagai atlet profesional daripada 1995 hingga 2003. Itu secara profesional dia. Tapi while I'm playing, saya juga adalah seorang student di UM. Saya habiskan saya punya bachelor pada ketika saya tengah main. Itulah sedikit sebanyak perjalanan hidup saya sebagai pemain bola sepak sendiri. Lepas tu saya ada coaching experience juga. Saya juga pernah involve dengan Masum pada 2009. Manager dia time tu Brother Ashraf. Masa tu UAE ditanggungjawabkan untuk melatih pasukan Masum. Dan saya rasa itu adalah pencapaian terbaik Masum pada sukan bola sepak masa itu. Saya juga pernah menjadi penolong jurulatih untuk Sainsbury BFC dalam Liga Malaysia. Itu pun daripada 2010-2017. Tapi sebagai part time dia minta saya tolong tim dia. Itulah sedikit tentang coaching experience. Tapi sekarang ni saya susah nak membantu pasukan UAE pasal saya berada di Gambang dan UAE, tim UAE berada di Gombak. Jadi sedikit susahlah untuk saya menjadi jurulatih atau membantu pasukan UAE ketika ni. So itu sedikit sebanyak pasal berkenaan dengan pengalaman saya sebagai pemain lah. Insya-Allah. Okay, so maknanya sekarang ni dah tak ada terlibat secara langsung dengan Sainsbury dah Nah, saya tak terlibat, sekarang ni tidak terlibat, cumanya saya ada terlibat sedikit, sangat sedikit dengan Akademi Matahari sekarang kerana pengurus Akademi Matahari sekarang ni pun adalah teammate saya dulu, Encik Syukri Harun. Jadi sebanyak saya terlibat jugalah dengan Akademi Matahari. Dan alumni UAE pun ada di situ juga kan, Brother Yusof kan? Ya, Brother Yusof. Okay, alumni UAE. Ya. Betul. Dan juga penjaga bola penjaga gol kita yang agak hebat juga satu masa dia student kan? Ya, saya. Alright, so alhamdulillah. So Akademi Matahari pun sangat dekat dengan Gambang. Saya rasa orang kata itu tak ada halangan lah untuk Brother Syahri untuk meneruskan dia punya khidmat dalam lapangan bola sepak ni. Okay, so dalam proses sewaktu bermain bola sepak dahulu apakah pengalaman pahit, manis dan pengajaran yang kita boleh share dekat sini sebagai seorang pemain bola sepak profesional? Okey, sebagai seorang atlet, saya sebut sebagai atlet lah. Panjang sangat pemain bola sepak profesional kan, saya sebut sebagai atlet. Okay. Ketika saya sebagai atlet profesional dulu, suatu atlet tu dia akan mengalami masalah-masalah seperti injury kan, yang itu memang very common lah, it happen. Itu dari segi yang pahit itulah mana kita ada injury. So injury ni dia akan jeopardize kita punya kontrak kan, kalau injury tu long term. Jadi itu antara kesan-kesan pahit lah pada ketika itu. And then pengalaman pahit lain pun seperti sometimes I've been dropped out from the team kan. Kita macam contohnya sebagai seorang pemain bola sepak, katakanlah saya mewakili Kuala Lumpur, saya dipanggil untuk mewakili Malaysia, untuk selection Malaysia. Katakanlah selepas 2 minggu kita bekerja keras, lepas tu kita been drop out. Mungkin coach tak sesuai dengan kita, kita tidak sesuai dengan kehendak coach dan sebagainya. Itu pengalaman pahit lah, bukan senang kita nak terima bila kita kena drop out ni. And then lagi yang pahit sekali bila adanya salary reduction lah. Bila sebagai pemain profesional ni, bila kita daripada level yang tinggi, lepas tu kita turun kepada level yang bawah, tu salary reduction berlaku dalam kontrak. Itu juga adalah pengalaman pahit yang saya alami lah sepanjang saya tu. Dan yang paling sebenarnya yang memberi kesan besar dalam hidup saya adalah ketika saya bermain pada tahun 98-99 tu,
berlakunya skandal bola sepak yang paling besar dalam sejarah Malaysia itu match fixing skandal. Saya rasa siapa yang berminat dengan sukan bola sepak dia aware pada tahun-tahun itulah. Ketika itu saya adalah seorang pemain baru yang kita terlibat dalam industri bola sepak ni. Jadi ketika itu juga berlaku tangkapan besar-besaran kepada senior-senior saya lah. Jadi secara tidak langsung dia memberi kesan pada emosi kita dan juga kehidupan kita sebagai pemain bola sepak profesional masa tu. Jadi secara tak langsung match fixing skandal tu mengganggu jugalah periuk nasib pemain-pemain, betul tak? Mengganggu juga orang kata keseronokan bola sepak pada masa itu kan. Sebab orang kata terlampau banyaknya ada skandal here and there. Jadi orang kata kita punya industri bola sepak masa tu pun agak terganggu jugalah dengan skandal yang berlaku pada masa tu, betul tak bang? Betul, masa tu ketika itu kedatangan penonton di stadium terlalu kurang. Memang kita masa tu bila new players coming up to replace the seniors yang ditangkap dan sebagainya. Jadi kita ada youngsters masa tu, kita nak ngadap situasi itu pun bukan senang lah kan. Itulah pengalaman dia yang saya rasa cukup Berapa lama anggaran keadaan masa tu yang berlakunya benda ni? Sehingga sekarang ke berlarutan macam mana? Saya rasa sekarang tidak lagi dah, sebab pada ketika itu pada 3 tahun tu adalah ketika ekonomi Malaysia agak terlalu teruk, kita recession masa itu kan. Jadi kelab-kelab dalam Persatuan Negeri ni dah tak ada duit untuk bayar. Jadi ketika ni lah tak nak bayar gaji. Jadi ketika ni lah yang anasir-anasir yang negatif ni masuk. Tapi saya tak nak panjang awal. Ya? Ada je anasir-anasir yang mengambil kesempatan masa tu. Ya, yang mengambil kesempatan pada masa tu. Alright, okay. So, bang, berlakunya penghijrahan. Okay, kenapa daripada bidang professional player ni, professional atlet kepada pentadbiran profesional pula? Kenapa ia berlaku? Okay. Kenapa memilih untuk bertukar? Satu memang pada 2003. Sebenarnya 2002 saya dah mengalami kecederaan pinggang yang agak teruk. Jadi dia mengganggu performance saya pada ketika itu. Jadi saya terpaksa decide untuk bersara lah. Dan family juga pada ketika itu saya rasa macam saya terlalu jauh. Bila seorang pemain bola sepak ni kita selalu tinggal kita punya family kan untuk away game dan sebagainya lah. Jadi itu antara sebab-sebab. Lepas tu kalau dari segi income lebih secure kot. Sebab ketika bila seorang pemain bola sepak ni dia akan secure untuk setahun atau 2 je. Depend on the contract. Kalau kontrak dia habis katalah let's say pada tahun 2000, mana 2001 dia kena tengok kontrak yang baru pula. So kalau dia satu pemain yang bintang ataupun he is a star player like Safi Salih ke dan sebagainya tu, mungkin dia secure. Sebab dia tahu banyak demand daripada kelab-kelab yang lain. Tapi kalau an average player dia akan takut dekat dari segi kontrak. So dia rasa insecure. Tapi untuk jadi secure tu lah yang saya rasa saya keluar daripada professional atlet tu dan masuk kepada bidang pentadbiran. And then satu lagi pun itulah permanent job lah. Saya pergi pada permanent job lah. Tu saya rasa sebab antara saya tu. Yalah betul, sebab macam mana pun bila bermain sukan ni apa-apa pun performance is the important punya factor kan. Kalau awak perform, awak akan maintain dekat situ. Kalau tak, anytime you can be drop out. Betul tak? Macam Abang ni cakap tadi tu kan, even you perform pun, kalau management tak suka, coach tak suka pun akan menjadi salah satu faktor yang kontrak tak disambung kan. So maybe lah saya pun faham mungkin itu antara faktor untuk beralih bidang. Dan sudahnya beralih bidang ke bahagian profesional pula, pengurusan kan. Dan tapi macam mana pun dia still melibatkan kata development juga abang sebab bila masuk ke dalam institusi pendidikan ni, so of course tak lari jauh juga sebenarnya. Masih lagi skill-skill ataupun kata experience di dalam bidang bola sepak sebelum tu boleh dibawa ke dalam universiti kita sendiri. Okay, so sekarang ni
Of course is income, secure and permanent status tu yang paling penting lah yang kita nak. Walaupun gap mungkin income masa tu gap gaji Abang Din pun dekat dalam profesional tu mungkin dah tinggi, saya tahu kan, tapi the most important part is apa yang kita akan jadi masa hari tua nanti kan, security yang kita perlukan. Okay, so mungkin boleh cerita sikit apakah comparison sebagai seorang pemain bola sepak profesional dengan management officer ni, apakah beza dia? Okay, saya rasa bagus soalan ni. Sebagai seorang atlet tu, dia punya pemikiran ni, dia akan fikir training dia akan fikir game schedule dia. Itu dua je kalau masa saya dulu lah. Maknanya sekarang ni dalam training ni, kalau saya rasa banyak yang involve dalam sports ni, kita panggil periodization tu kan. Maknanya kita tahu dia ada jadual-jadual, dia ada almanac dia yang kita kena ikut. Yang itu kita akan fikir lah. Yang itu kita nak tidur pun susah, kita takut bila preparation pre-season mana, berapa susahnya pre-season, berapa susahnya tu, dan lepas tu baru kita menghadap pada fasa pertandingan. Fasa pre-season itulah yang kita takut. Itu ketakutan yang pemain ataupun benda yang seorang pemain tu harus lalui ataupun dia kata kita harus tempuh lah. Jadi dari segi pemain ni dia akan fikir tu saja. Lepas tu dia punya, kalau dia berfikir tentang family pun agak sedikit bagi saya, sebab dia sacrifice family tu. Sebab dia lebih pentingkan performance dia. Yang itu dari segi pemikiran dia lah kan. Lepas tu dia akan risau tentang fitness level dia akan risau tentang kecederaan dia akan risau tentang masa yang dia buat. Semua mana kerisauan tu memang akan selalu letak dekat minda pemain tu sendiri. Lagi satu dari segi contoh makan, dia tak boleh nak makan yang kalau saya dah dalam 8 atau 9 tahun saya sebagai profesional, saya rasa saya nak dapat makan sambal belacan tu pun susah. Kita jadi takut. Memang kita takut lah masa tu. Memang kita takut gemuk, kita takut benda tu, makanan kita tu akan memburukkan keadaan diri kita. Itu memang satu pemikiran yang ada pada semua atlet profesional lah kan. Lepas tu seorang atlet ni dia akan fikir tentang public juga. Dia akan tengok, nak kena fikir appearance dia nak keluar lagi, dia tak boleh pergi makan tempat yang bukan-bukan, dia tak boleh pergi dekat tempat yang tidak sepatutnya, dia tidak boleh berada atau dikelilingi oleh orang-orang yang tidak sesuai. Jadi benda-benda macam tu yang atlet tu akan fikir. Lepas tu atlet tu juga selalunya dia akan fikir tentang salary, tu tentang gaji, tentang income dia, tu dia fikir sangat. Dia fikir tu maknanya dia cuba mendapatkan gaji yang lebih besar. Dia akan fikir macam tu. This year, katalah stage gaji dia banyak ni, dia akan cuba untuk next year untuk lebih lagi. Itu yang selalu berlaku dalam pemikiran atau berada dalam pemikiran seorang atlet. Lepas tu last kali mungkin dia akan takutkan ataupun dia akan cuba fikirkan tentang contract negotiation dia untuk next season. Itu adalah antara yang dicekik oleh atlet. Sebab seorang atlet ni, dia sebenarnya pemikiran dia tak jauh. Dia result oriented. Maksudnya kalau dia prepare untuk this week punya training, untuk this weekend punya game, so dia nak result daripada training dia, 5 days training tu berlaku pada hari Sabtu tu, dia menang atau kalah. Macam tu, result oriented lah. Maksudnya dia akan fikir untuk keputusan perlawanan tu. Maksudnya dia memang pendek lah dia punya pemikiran tu, dia tak panjang. Sebab dia ada game plan dia kat situ, dia ada training plan dia kat situ. Jadi apa yang dia buat untuk 5 days tu akan memberi keputusan pada ujung minggu tu. Itu cara seorang atlet berfikir. Jadi bila saya transfer ataupun saya berubah angin kepada pentadbiran ataupun sports management ni sendiri, tu banyak saya nampak berbeza lah. Kalau sebelum ni saya terlalu result oriented, kali ni saya jadi satu orang yang belajar untuk planning dan sebagainya. Itu perubahan yang ada pada diri saya bila saya bertukar bidang lah kan. So saya mula fikir tentang isu-isu yang ada dalam management. So saya baru aware tentang resources yang saya ada, saya nak guna macam mana kan. Lepas tu saya macam mana saya nak dealing with people, with professional people, with our client, student. So, jadi benda-benda tu berubah. Sebelum ni sebagai atlet we don't care kan. Maknanya saya tidak kisah pun. Saya tak kisah dia nak cakap apa, dia apa. Tapi bila saya sebagai management ni, saya kena kisah semua angle tu lah. Tu yang mengubah pemikiran saya lah. Lepas tu saya mula berfikir ataupun mula merancang
merancang dari segi financial untuk program kami dan sebagainya, itu mengubah pemikiran lah. Mana saya dah mula untuk plan tentang financial planning dan sebagainya. Kalau tengok lebih besar kot skop yang saya fikir. Sebelum ni saya lebih kepada contohnya sebagai seorang atlet tu, dia akan fikir kalau tahun ni dia bermain untuk Kuala Lumpur, mungkin tahun depan dia pergi Selangor. Maknanya dia tak kisah pun untuk tinggalkan dia punya majikan. Tapi bila saya bertukar bidang ni, maknanya saya dah mula untuk menyayangi karier saya dan juga saya mula untuk be loyal to my majikan lah. Dekat ni lah, yang itu yang saya nampak perubahan yang besar lah dalam pemikiran antara atlet dan juga sebagai pentadbir. Ya, dia senang cerita dia kalau masa dulu lebih pada jaga diri sendiri je kan. Tak peduli benda lain, jaga diri sendiri. Lepas tu orang yang jaga kita. Macam tu. Orang jaga kita. Tapi bila bertukar kepada bidang yang lebih profesional dalam bahagian pentadbiran ni, banyak perkara yang sebagai seorang officer nak fikir untuk orang lain pula. Kan macam nak merancang, nak cari sumber kewangan kan dalam keadaan kekangan kita sekarang ni. So banyak perbezaan dia juga di situ. Dan saya rasa the best thing is Abang Din dah buat tindakan yang betul untuk beralih bidang demi untuk your security in future. Itu yang paling penting. Okay, walaupun bidang bola sepak tu adalah salah satu sukan yang glamour dan sekarang ni pun dah jadi macam selebriti, tapi dia tak menjamin kita punya kehidupan masa datang. Okay, kalau kita injured ke macam tadi kan, kita tak dapat nak commit pada training semua, anytime kita boleh kick out from the team. Okay, alright. So bila dah bertukar bidang tu Abang Din kan, okay, dan ditempatkan di CFS. Memang terus ditempatkan di CFS kan sejak daripada mula penempatan, okay. So terus berada di CFS. Apakah challenge yang perlu Abang Din hadapi kat sana, yang perlu manage kat sana, especially CFS ni terdiri daripada adik-adik yang lebih muda kan, anak-anak yang muda. So macam nak buat talent scouting, macam nak manage sport administration dekat sana. Oh, okay. CFS ni masa saya mula masuk, saya terus ditugaskan dinilai kampus itu. Nilai kampus bagi saya yang paling challenging lah. Sebab satu lagi ketika tu kita pun bukan dalam keadaan proper kampus kan. Jadi sport facilities tak ada masa tu kan. Jadi itu challenge yang pertama saya hadapi lah ketika berada di CFS. Selama 4 tahun kita plan macam mana untuk bagikan kemudahan-kemudahan sukan yang sementara kepada student-student kita. Yang itu satu benda challenge juga. Tapi saya bernasib baiklah sebab juga dengan sukan ni sebenarnya it's a bridge for us untuk kita punya connecting, kita punya networking tu. Dekat itulah kelebihan seorang atlet ni. Dia senang untuk berurusan. Pada masa tu dekat nilai tu memang agak kritikal lah kemudahan sukan dia. Jadi kami terpaksa nego dengan majlis pendaran nilai. So kita plan untuk buat multi-purpose court yang removable. Tu antara yang pernah berlaku ketika dinilai dululah. Alhamdulillah kita berjaya solve that problem. So kita boleh menyediakan sport facilities kepada student dinilai. Lepas tu kalau challenge yang saya dapat kat CFS ni adalah talent scouting. Sebab sekarang the trend lately ni kita susah nak dapat atlet di kalangan student. Cuma mungkin certain sukan saja yang very popular dalam boarding school seperti basketball dan rugby. Jadi talent tu ada banyak dekat rugby, dekat basketball, tapi untuk sukan-sukan core yang lain ni agak kurang. Jadi itu antara challenge yang saya dapat lah ketika dekat ni, sebab kita di CFS ni kita bertanggungjawab untuk notify ataupun scouting atlet yang talented untuk kita fitkan kepada Gombak buat preparation. Sebab dari segi preparation ataupun development of athlete di CFS sekarang agak sukar sebab kami hanya pegang student selama setahun sahaja. Jadi tak sempat nak prepare ataupun nak develop talent tu sendiri. Jadi sebenarnya kami boleh katakan kat sini kami adalah sekadar scouting saja. So development tu memang SDC yang dah tanggungjawab sekarang ni. Kalau kita lihat kepada masalah setahun student di CFS. And then sekarang ni interest student kepada physical sports ni yang paling susah. Memang tak ada lah.
kira makin berkurangan. Mereka lebih suka kepada e-game sekarang kan. Jadi mungkin kat situ pun kita akan menghadapi masalah untuk mengenal pasti atlet. Jadi macam pada tahun 2020 awal, akhir 2019 kami cuba melakukan selection proses untuk penyediaan sukan antara asasi Universiti Awam yang berlangsung di Sarawak. Ketika itu memang antara masa yang paling sukar untuk kita buat selection atlet. Sebab kurangnya bakat-bakat dan juga kurangnya minat di kalangan student itu sendiri. Lagi kalau kita tengok juga mungkin jadual pelajaran mereka ni di CFS ni agak ketat ataupun very tight. So they're going to finish their classes until 6 PM. Jadi masa untuk bersukan tu tak ada. Mungkin dekat situlah yang menyebabkan minat ataupun interest student tu makin berkurang dia untuk di CFS ni. Kerana di CFS ni juga sekarang ni kita ada masalah dengan facilities, sebab facilities adalah tanggungjawab daripada KPAG ataupun Konsortium Pembangunan Asasi Gambang ni. Jadi mereka yang bertanggungjawab di atas semua sport facilities di sini. Jadi bila ada masalah tu facilities pasti ditutup. Jadi student akan mula untuk fed up untuk bermain. Contoh let's say kalau student tengok padang pusat tu ditutup untuk baik pulih. Jadi mereka pun dah give up lah untuk main. Dia cuba untuk main sukan lain. Jadi itu mungkin antara faktor yang menyumbang kepada, bagi saya, drop jugalah minat atau interest student di CFS sekarang ni. Sebab dia akan reflect bila dia orang pergi ke Gombak juga nanti. Jadi itu yang kita nampak sekarang, yang kita cuba untuk atasi lah. Itu yang di CFS. Ya, especially pula bila sekarang kita dalam kita dah setahun semalam kita dah setahun dalam pandemik COVID punya era ni. So memang sukan tu dah lebih beralih kepada e-sport lah kan, lebih mudah dengan semuanya secara online lah, jadi lagi mudah diorang access to komputer depan diorang, laptop depan diorang, ada internet, so jadi diorang lebih mudah menghala ke arah e-sport berbanding dengan sukan-sukan yang fizikal ni kan. So macam di CFS sendiri setahun sahaja student berada di sana, jadi mungkin at least lah daripada pengalaman sebagai coach, at least development program yang boleh sentuh dalam setahun punya program? Kalau kita tengok pada sukan, kalau sukan macam sukan bola sepak, dia agak sukar sebab it's a collective sports. So kita perlukan masa yang lama untuk mengubah individu tu menjadi pasukan yang baik. Tapi untuk individual game, saya rasa masih boleh lagi. Cumanya interest, kalau kita tengok sekarang ni, kalau saya ambil sebagai contoh sukan badminton, di kalangan student tu sendiri memang dah berkurangan minat untuk bermain badminton. Hanya staff saja yang memenuhi dewan di CFS. Contoh maksud saya satu. Mana kita ambil contoh badminton saja. Mana sekarang ni negara akan kekurangan talent yang untuk dipilih untuk mewakili negara. Bila makin lama sukan badminton tu sendiri akan jatuh. Yang kedua mungkin takraw, sepak takraw kalau tengok memang paling sukar untuk mendapat atlet sekarang. Kan? Jadi mana golongan orang muda ataupun golongan student kita yang muda ni untuk bermain sepak takraw sangat-sangat berkurangan. Jadi yang popular sekarang ni saya rasa yang boleh dikekalkan lah, mungkin dari segi futsal, bola sepak, itu disebabkan popularity of the sport. Dan kalau kita tengok sekarang ni di sukan asasi sukan asasi Universiti Awam dianjurkan juga acara olahraga. Dan kami sendiri di sini untuk mencari sprinter pun memang susah. Jadi how for us to train the sprinter in 2-3 months is impossible lah. So mana memang susah, mana minat kepada sukan-sukan macam ni dah tak ada, dah kurang di kalangan student lah. Jadi kalau sebagai seorang jurulatih tu, dia memang akan menghadapi masalah untuk buat satu program latihan yang berpanjangan. Sebab kalau untuk menjamin satu kejayaan kepada satu individu dalam sukan ataupun satu pasukan dalam sukan, dia memerlukan periodization yang baik. Mana dia perlukan masa. Tapi kat sini sekarang tak ada masa, dan semakin lama resource untuk yang kita nak cari ataupun sumber-sumber
manusia yang kita nak cari sebagai atlet ni akan makin berkurangan. Itu yang saya nampak. Yalah, macam dekat sini pun Abang Daniel cakap yang pasal apa duty roster dia orang, apa ni, class roster pun habis lambat kan. Itu pun menjadi salah satu kekangan juga lah untuk apa ni adik-adik kita di CFS untuk meneruskan dia orang punya aktiviti sukan kan, especially di waktu petang lah. Okay, macam di sana malam ada aktiviti sukan ke? Kalau di sini sebab dah setahun sudah tak ada. Jadi yang sebelum ni kita sebenarnya kelas pun berlangsung di waktu malam. Jadi tak adalah sepenuhnya student menggunakan facilities pada waktu malam. Jadi memang rasanya tak ada kot, hampir tidak ada lah. Unless kalau kami yang menganjurkan pertandingan dan barulah ada di kalangan tu lah. Maknanya project basis lah, ada program barulah ada budaknya kan, kalau tak semua hilang. Ya, setakat ni itu yang kita boleh buat sebab masa tu kan, semester break dan sebagainya. Yelah, okay. So mungkin ada rakan-rakan yang sambil-sambil kita berborak ni nak tanya soalan, dipersilakan. Dan dekat sini ada daripada Brother Amir, mana lebih seronok? Encik Din menjadi pemain bola ke menjadi pengurusan pusat sukan ni tu? Mana lagi seronok? Okey, seronok ni dia ada satu yang kita panggilkan seronok jangka masa pendek dengan seronok jangka masa panjang. Kan, itu kalau saya lah. Kalau sebenarnya keseronokan sebagai seorang atlet ni more on glamour ataupun publicity dan sebagainya lah. Tapi maknanya orang recognize kita, itulah seronok dia kan. Lepas tu ataupun kita dapat penajaan baju, kasut dan sebagainya, itu very common lah. Maknanya seorang atlet itu tidak perlu membeli baju lah. Senang cerita, tak perlu beli pakaian sukan dan sebagainya, tak perlu. Sebab dia dah selalunya dia akan fully sponsored. And then yang seronok ketika tu banyak berjalan kot. Kita keluar ke overseas selalu, kita ada pertandingan, kita attach, kita expose dengan kelab-kelab luar. Itu yang seronok je lah. Tapi keseronokan sebagai seorang pentadbir profesional ni adalah bagi saya macam bila kita gunting rambut kan. Satu orang tu yang berambut panjang, lepas tu kita gunting rambut orang tu, lepas tu kita nampak perubahan rupa orang tu selepas rambut dia dipotong. Itulah sebenarnya yang saya nampak bila saya sebagai seorang pentadbir ni. Mana saya cubalah mencorak student ataupun atlet yang masuk di CFS ni untuk menjadi lebih baik. Jadi mungkin sebab kadang-kadang mereka tidak diekspos tentang systematic training, dia tak diekspos tentang adab dan perlakuan seorang atlet yang sebenar. So dekat situlah kita cuba ubah. So kita cuba ubah daripada seorang student yang tidak meminati sukan kepada seorang meminati sukan, ataupun kita mengubah satu student, satu persepsi student yang berminat untuk menganjurkan sesuatu event, lalu kita suruh dia untuk kita latih dia, kita train dia untuk menganjurkan suatu event dalam untuk sukan. Jadi itu yang kita nampaklah selalu perubahan-perubahan daripada mereka selalu datang untuk refer bila nak menganjurkan sport masyarakat ni, let's say kalau kat CFS ni. So daripada zero, so maknanya bila dia ke Gombak tu dia dah boleh menganjurkanlah sukan-sukan yang dianjurkan di Gombak. Itu yang saya nampak lah. Asasnya sudah diajar di CFS kan. So dekat sana Brother Din punya team dah boleh assist dah budak-budak ni sebelum diorang berhijrah ke Gombak. Okey, ada soalan daripada Bro Din juga, sejauh mana pengalaman di sekolah menengah membuka ruang untuk mencorak alam kejayaan Brother Din terutama sebagai ahli sukan profesional dan kini pengurusan. Cuba kongsi sikit momen tu dia tu. Victoria Institution ni adalah satu sekolah yang dikatakan orang sebagai legendary school lah. Yes. So kalau kita tengok dari segi atlet, Misbun Siddiq lahir di situ, Mokhtar Dahari dari situ. Jadi lagi keluarga Siddiq kebanyakan di situlah. Lagi ada beberapa lagi atlet yang saya tak ingat, yang kebanyakan dari situ. Jadi dari segi sukan tu, kalau saya cerita, dia punya macam pengaruh di zaman sekolah. Dulu masa zaman sekolah, saya bukan seorang yang bermain bola sepak daripada saya sekolah rendah. Tidak. Saya mula bermain bola sepak ketika saya sekolah menengah. Ketika itu saya menjaga helmet di Stadium Merdeka ketika perlawanan berlangsung. Satu helmet ada golongan ada antara kawan-kawan kita yang kat sini yang biasa pergi ke Stadium Merdeka menyaksikan perlawanan dan dia terpaksa tinggal helmet dia kat luar. So kami di sekolah tu, student di sekolah tu, kami panjat pagar untuk mengambil upah menjaga helmet. Satu helmet 50 sen. Tapi banyak dapat.
Itulah dia. Bolehlah dapat dalam RM15 satu malam contohnya. Okey. Tapi sebenarnya kita nak menunggu pintu gate stadium tu buka pada second half. Baru kita boleh tengok itu. Itu dari segi pengaruh sukan tu kepada saya ketika zaman saya bersekolah. Jadi kerana saya masuk sorok-sorok untuk tengok game bola tu, itu yang menarik minat saya untuk dalam bola sepak tu sendirilah. Lepas tu ketika zaman tu juga Victoria Institution ni dia fokus kepada pelajaran. Jadi dia jadi sekolah kluster. Jadi kat situlah yang memberi saya pengajaran yang besar. Saya datang dari kampung. Jadi saya punya English is not good. Jadi di sekolah tu lah juga dia develop my English sebab saya rasa kebanyakan ataupun bahasa pengantaraan di sekolah tu saya rasa English lah masa tu. Jadi dekat situlah dia buang saya punya kefokusan pada English. Jadi saya belajar English tu di sekolah tu yang baik. Dan sekolah tu juga di Victoria Institution ni dia menggalakkan student ni menganjurkan program. Maknanya guru-guru ni tidak langsung involve dengan penganjuran. Dia sekadar guide dekat luar saja. Jadi student tu sendiri yang plan ataupun organize tentang program. Pada 1993 adalah 100 tahun Victoria Institution pada ketika tu. Jadi kami berjaya menganjurkan celebration 100 tahun sekolah pada ketika tu. Itu satu benda yang agak besar lah bagi saya. Dekat situlah saya mula meminati untuk menganjurkan program-program ni lah. Kat situ saya belajar di situ macam mana kita nak minta sponsor kan. Kat situlah kita dah di-train macam mana kita jumpa dengan elit-elit, golongan-golongan elit untuk minta sponsor. Itu yang saya di-train di sekolah tu lah. Sebab lagi satu di kalangan kawan-kawan saya juga adalah daripada golongan orang-orang yang hebat lah. Jadi saya bergantung pada mereka jugalah. Itu dari segi itulah yang membantu tu. Dari segi sekolah atlet dan juga saya punya pentadbiran sekarang. Ya, sekolah pun main peranan juga untuk membentuk seseorang tu kan. Yeah. Okay, alright. Nak baca ke soalan daripada Hujang ni? Okay, tapi saya rasa lebih kurang je soalan dia dengan Brodin tadi. So kita terus kepada contribution secara general di CFS. Okay, apa yang Brother Din lakukan selama berkhidmat di UIA ni? Terutamanya di CFS lah. Okay, antara general contribution. Okay lah, yang saya nampak lah yang agak besar is kita punya talent scouting, macam mana kita fit the athlete lah. So atlet yang berada di SDC tu adalah kebanyakan ni adalah daripada kami di sini. Yeah. Kalau kita tengok kejayaan, saya suka tengok pada sukan bola sepak lah. Kejayaan pasukan kita tu adalah daripada permulaan itu, daripada roots dia adalah daripada CFS. Yang kita boleh duduk dalam liga dalam Division 1 dan sebagainya lah kan. Itu nampak perkembangan tu. Jadi cuma ni masalah dengan sukan-sukan ni, dia ada the batch. Batch tu, the golden batch tu habis lah. Kan? Itu masalahnya. Bukan untuk sukan bola sepak saja. Untuk sukan netball ke, volleyball ke, handball ke, dia ada golden batch. So sekarang ni, yang kat bawah ni, yang sebenarnya nak scout, nak cari yang golden batch ni untuk bawa sampai 4-5 years tu yang susah. Sekarang ni dah tak ada. Tahu, last 5 years we can find the athletes yang boleh jadi golden batch. Tapi sekarang tak ada lah kan. Dari segi contribution yang saya nampak lagi kat sini adalah yang saya maksudkan tadi tu, apabila kita mula melatih student yang mungkin daripada student society ataupun yang komiti student ni untuk menganjurkan macam mana kita train dia orang untuk menjadi leaders, untuk menganjurkan satu program. Saya rasa itu contribution kami lah. Sebab mereka mereka akan lebih baik ketika di Gombak. Sebab sebenarnya opportunity tu lebih besar di Gombak. Cuma kat sini kita letakkan basic. Macam mana untuk menganjurkan, macam mana untuk run the clubs. So macam mana nak melakukan nak bertanding. Kat situ yang kita cuba latih mereka lah. Jadi lagi satu, apa yang we try to contribute sekarang ni untuk staff pun dekat CFS tu, saya rasa kita promoting health awareness ni lebih lah kan. Jadi macam kita ada anjurkan almost every month kita ada staff program. Dan tahun ni kita akan buat lebih lagi lah, insyaAllah. Lepas tu itulah we are promoting healthy lifestyle kepada staff dan student.
Itu dan apa yang menjadi asas lah kepada kami di CFS ni, kita kira our main target ialah untuk wujudkan ataupun untuk jadikan atau mold satu student atau satu atlet yang UIA ada ni yang lebih baik daripada atlet dari tempat lain, dari segi iman dia, dari segi adab dia, daripada akhlak dia. Sebab kalau kita tengok kebanyakan atlet ni dia lebih terarah kepada unsur-unsur negatif. Jadi bila kita cubalah tekankan iman, akhlak, adab tu lah, seperti apa yang mission vision kat universiti ni. Ya, betul. Itu sebenarnya kelebihan di UIA, atlet di UIA. Kita bukan daripada sport based science university. Atlet kita kebanyakannya daripada sekolah-sekolah maat kan, sekolah-sekolah agama. Jadi sebenarnya itu yang membentuk anak-anak didik kita ni menjadi insan yang lebih berjaya, yang komplit semuanya, daripada akademik, daripada segi sasiah diri dia, sosial dia dalam bidang sukan. So secara tak langsung mereka ni membawa diri mereka yang mana asalnya daripada sekolah yang diorang hadiri dulu, dan juga sebab tu sambungnya di CFS, kemudian masuk pula ke main campus. So jati diri sebagai seorang anak yang beragama Islam tu kuat kan, sebagai seorang Muslim tu kuat. Dia pergi sukan mana-mana pun orang tahu budak UIA mesti budak yang berhemah kan, yang elok budi pekerti dia. So dia membawa diri dia ke arah yang lebih elok di mata mereka di sana lah, dalam penggiat-penggiat sukan. So saya rasa mungkin last but not least lah, kita nak sentuh sikit tentang networking. Sepanjang berada di terlibat sebagai seorang pemain profesional, dan juga lepas tu beralih kepada institusi pendidikan kan, masuk dalam UIA. So networking yang Abang Din dah develop selama ni, yang boleh mungkin membawa UIA ke salah satu orang kata aspek yang lebih tinggi dalam sukan lah especially. Sebelum ni kita developkan networking di PJ, lepas tu kita boleh transfer ke sini, dia jadi kita rugilah apa yang kita dah ada kat sana kan. Kena start zero balik lah. Kita kena start zero balik, sebab selalunya dekat PJ tu networking yang kita anjurkan ataupun yang kita adakan ni kebanyakannya untuk sponsorship ataupun sewaan dan sebagainya lah, benda-benda macam tu. Tapi di sini sekarang ni kita dah mula untuk ada hubungan yang agak baik. Sepatutnya sebelum pandemik COVID-19 ni, kita hampir untuk adakan satu hubungan dengan Akademi Muqtadar Hari, sebab mereka selalu menganjurkan kejohanan pada setiap bulan. Jadi mungkin boleh berlaku penyewaan di UIA itu sendiri dari segi hostel dan sebagainya. Memang kita hampir, tapi bila berlaku pandemik, benda tu tak jadilah banyak. Lepas tu dari segi kita juga ada hubungan yang baik juga dengan Persatuan Sukan Negeri kan. Kita ada yang baik dengan Persatuan Berbasikal dekat sini kan. Jadi sebenarnya networking ni kita cuba untuk ketengahkan staff kita yang lain untuk involve dalam sukan yang dia minat. Jadi mungkin dia boleh mengambil kursus kejuratan ataupun kursus kejuratan untuk sukan-sukan yang tertentu ni lah kan. Jadi mereka juga boleh terlibat secara langsung sebagai volunteer untuk satu-satu event yang dianjurkan oleh Persatuan Negeri, Persatuan Sukan Negeri dan sebagainya lah. So kita juga memang selalulah ada hubungan yang saya rasa kita dah ada dengan UMP, Matric Pahang College Community sini, dari segi penganjuran, dari segi selalunya penganjuran ni, yang saya maksudkan penganjuran, bila mereka menganjurkan satu event tu, dia invite kita staff kita untuk bertugas dalam sukan-sukan atau dalam kejohanan ataupun program yang mereka lakukan. Tapi yang saya rasa yang agak besar, kita juga ada hubungan yang baik dengan MPK, mana mereka telah membenarkan kita to park our boats at their Tasik Bandar tu. Jadi itu antara networking yang kita buatlah untuk tolong UIA dari segi apa yang kita kurang. So jadi mereka nak bantu. Sebab saya nampak kalau dari segi yang UMP, dari segi matrikulasi Pahang, sebab saya risaunya bila kita di award ataupun dipilih untuk menjadi tuan rumah untuk sukan asasi antara universiti awam akan datang. Sebab tahun ni UM. So
So kalau akan datang tu itu yang kita perlukan networking ni semua kan, sebab at least saya kita boleh pinjam padang, kita boleh pinjam fasiliti yang tak cukup, mungkin asrama tak cukup dan sebagainya lah. Itu yang kita nampak lah, yang kita cuba develop sekarang, yang kita telah develop sebenarnya pun. Okay. Ya, okay. So sebenarnya dalam arti kata sebenarnya bila kita berada dalam satu situasi yang agak sukar, kita akan lebih orang kata mencuba untuk mencari cara macam mana nak cari sumber-sumber, betul tak Abang Din? Daripada kita berada di tempat yang dah selesa kan. So sebenarnya orang kata challenge dekat CFS ni lebih hebat daripada di Gombak sebenarnya ataupun di Kuantan. Okay, macam mana nak develop adik-adik, macam mana nak orang kata nak cari semua sumber daripada rakan-rakan setempat pun susah juga kan, especially Gambang pun kita pernah ada isu juga tentang penempatan kan, jadi dia agak orang kata challenging lah bagi tim tim sports di CFS sendiri. So bagi saya sebenarnya that's the thing yang kita nak share hari ni kan, bukan setakat orang kata kita nak tengok pada perkara sudut yang baik saja, kita nak tengok juga apakah kekangan yang kita hadapi kan dalam orang kata nak menjayakan misi dan visi URA sebenarnya kan, tak kisah di mana kita berada, di CFS ke, di Kuantan ke, di Gambang, di Pagoh, di Gombak, semuanya samanya atas satu visi dan misi yang sama. Okay, alright, so saya rasa kita pun dah terlebih waktu Abang Din, tapi satu perkongsian yang sangat kata hebat, sangat seronok lah bagi saya, especially mungkin ada setengah rakan-rakan kita yang tak kenal siapakah itu staff sports kan, siapakah mereka, apakah sumbangan mereka yang berada di grade S sukan ni So mungkin ada yang tak tahu kan pelibatan kita di belakang tabir, sebab mungkin dari segi profesionalnya, dari segi administrationnya kita agak orang kata it's not kita punya orang kata bidang utama kita, tapi on technical part insya-Allah kan apa yang kita cuba bantu untuk merealisasikan misi dan misi UIA kita akan cuba lakukan. Okay, so okay, terima kasih lagi sekali Brother Syarudin. Macam tajuk kita ni, tajuk yang saya pilih ni apa tajuk tadi, dah lupa pula saya. Apa benda tadi? Kalau hendak 1000 gol, tak hendak 1000 bolos. Okey, itu kita tukar ke dalam bola sepak punya terms kan. So macam mana pun apa yang kita nak kita cuba capai, kalau kita tak usaha kita akan dapat. So macam umpamanya hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih kan. Alright. Okay, so terima kasih sekali atas perkongsian petang ni Abang Din. Terima kasih banyak kerana sudi menerima saya punya jemputan. Okay, dan juga rakan-rakan lain, kalau misal kata nanti saya jemput tu sudi-sudilah berkongsi Okay, so insyaAllah lepas ni kita akan pergi kepada rakan-rakan kita di grade-grade yang lain. Kita belum lagi berkongsi pengalaman dengan rakan-rakan di grade finance, di pejawatan W, F, technical, ITD, sebelum lagi. So insyaAllah daripada Exco PMA, saya sendiri dalam Exco Bonding, so saya cuba nak merapatkan silaturahim antara kita. So insyaAllah, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang belum clear attendance, please clear attendance. Lagi sekali daripada Biro PMA, Abang Din, bolehlah turut serta mendaftar PMA lepas ni. Okay, insyaAllah. So terima kasih banyak-banyak. Saya rasa kita dah tak buka soalan tau, tapi bolehlah baca komen kat situ Okay. Kalau nanti saya kena bagi queue daripada saya punya presiden, kata suruh stop dah, dia cakap. Okay, so thank you very much untuk semua yang join sesi petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih.